يا إله الكون يا سندي الله الله أنت يا رباه معتمدي ما رأت عين وليس ترى الله الله مثل طه في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz pengacara majelis yang saya hormati Ustaz Irwan, yang saya muliakan Tuan Imam, tuan-tuan adik-adik jaga kuasa pentakbir masjid, seterusnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dah tengok tadi video pendek kita tentang wakaf, tentang projek terbaru, di antara projek yang terbaru dari MUIS tentang wakaf ilmu, dan kita membicarakan pada malam ini kaya dunia dan kaya akhirat. Tuan-tuan, di antara satu pahaman yang salah ialah di antara satu pahaman yang ada diberikan pahaman itu kepada orang-orang Islam, dan lebih malam lagi orang Islam percaya, yaitu dunia ini bukan untuk kita. Target kita ialah akhirat. Dunia ini bagi pada orang lain. Kita orang Islam jangan cinta dunia. Jadi bila orang itu jadi kaya, ada orang Islam tak suka. Bila tengok ada umat Islam yang bekerja, akan dikatakan kamu ini cinta dunia. Sebenarnya apa dia yang dimaksudkan dengan cinta dunia? Kalau Nabi tak suka pada orang kaya, kenapa Abdul Rahman bin Auf kaya? Kenapa Utsman bin Affan kaya? Dan Nabi tidak melarang mereka menjadi kaya pun. Tuan-tuan kenal dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya. Di antaranya ialah Khabbab. Kita kebab. Nama dia Khabbab. Dia orang miskin, tetapi selepas Nabi wafat, dia menjadi sangat kaya. Tidakkah dia nak kekal miskin sampai mati? Abu Hurairah, dia adalah orang yang miskin asalnya, tetapi selepas Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dia menjadi orang yang lebih kaya. Jadi jangan kita beranggapan bahawa Islam tak nak dunia, Islam tak mau dunia, Islam tak suka dunia. Dunia ni bangkai. Kita yang target kita akhirat. Lama-lama tak ada apa pada orang Islam. Habis dunia ni sapu dekat orang bukan Islam, sapu dekat musuh-musuh Islam. Akhirnya nak pergi ke Mekah pun tak boleh sebab duit tak ada. Nak belajar pun tak boleh sebab duit tak ada. Ini tuan-tuan satu bentuk pemahaman yang diberikan faham oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang panis, mengatakan bahawa cinta dunia, cinta dunia. Memang ada hadis sebut dua penyakit yang akan melanda umat Islam di akhir zaman, yang mana umat Islam pada masa itu akan dikerumuni oleh musuh-musuhnya, macam mana kita mengerumuni dalam hidangan. Macam kita makan nasi ambeng, satu talam 3 orang, no, begini bekerja sama je makan. Aku kacau kamu, kau aku suah kamu ambil. Begitulah nasib umat Islam. Maka Rasulullah ditanya, adakah umat Islam sedikit? Kata Nabi, tidak, bahkan kamu adalah yang paling ramai. Habis kenapa jadi begitu? Kerana dua sebab. Pertama, hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Dua penyakit inilah yang akan datang menyerang umat Islam. Pertama, cinta dunia dan takut mati. Maka bila orang faham manfaat Nabi kata cinta dunia,
Kaya kan itu dunia, duit banyak kan dunia, orang yang pentingkan uang itu kan dunia. Tak, itu bukannya cinta dunia. Cinta dunia di sini ialah suka melakukan maksiat, suka melakukan benda dosa. Dunia digambarkan sebagai benda yang dosa, benda yang kotor. Itu maksudnya umat Islam di akhir zaman suka buat benda jahat. Umat Islam di akhir zaman suka buat benda haram, suka buat melakukan perkara-perkara yang tak baik, perkara yang tak elok, cinta pada perkara yang tak elok. Ini maksudnya, bukan maknanya umat Islam ni tak boleh ambil dunia. Silap tuan-tuan. Umat Islam kena jadi umat kaya. Sebab bila kita kaya, pertama kita senang masuk syurga. Kita boleh membeli syurga dengan wang. Kita sedekah, kita wakaf, kita derma, kita zakat. Cuba tuan-tuan tengok daripada rukun Islam yang 5. Tolak la ilaha illallah, 2 kalimah syahadah Muhammadur Rasulullah. Yang lain-lainnya semua berkaitan dengan uang. Mendirikan solat, sembahyang 5 waktu. Kalau tidak ada masjid, macam mana nak solat dengan baik? Ni tuan-tuan, saya kata pada imam tadi, tuan eksekutif kita, sepatutnya orang Malaysia datang ke sini belajar macam mana menguruskan masjid. Cantik gila masjid. Orang gila pun tak cantik begini kan? Saya kata orang Malaysia kena belajar macam mana menguruskan masjid. Ini saya pula yang datang mengajar tuan-tuan. Agak kurang tepat itu tuan-tuan. Patutnya tuan-tuan yang datang mengajar saja bagaimana membina masjid yang baik, bagaimana mengimarahkan masjid. Tengok kipas di sana pun kita datang. Ini kalau tak dia ikut, dia terbang dia ikut. Nampak? Tuan-tuan, pembinaan masjid sangat hebat. Saya seronok bila saya masuk dalam pejabat tadi, saya tengok ada kaunter. Saya tanya pada Tuan Imam, ini kaunter apa ini? Semua masjid ini begitu, bukan setakat di sini. Saya lihat, maknanya pengurusan masjid yang sangat baik, pentadbiran masjid sangat baik. Masjid ini dibina oleh duit tuan-tuan, wakaf tuan-tuan. Saya kata dah semalam di Masjid Ansar, tuan-tuan tidak perlu susah hati bila tuan-tuan berwakaf. Sebab kehadiran kuliah agama hebat, pengajuran kuliah agama bagus, madrasah di masjid bagus, pentadbiran masjid bagus, maknanya wakaf tuan-tuan akan berpanjangan sampai selepas kita mati. Sampai, sebab ada masjid tuan-tuan yang bila kita wakaf, dia simpan uang. Dia simpan. Sebab apa dia simpan? Nanti dia nak bersyuarat, dia nak letak. Masjid kita dapat mengumpul RM200,000. Kita banyak duit. Akhirnya pintu tandas pun tak bertukar. Saya katalah dalam ceramah saya, ada masjid yang selak pintunya pun tak ada. Dah tak ada selak, berlubang. Saya bila saya masuk tandas, saya minta PE, saya duduk depan pintu. Kebetulan badan dia besar, dia dekat pun. Nampak? Saya duduk. Nampak dulu. Saya duduk nampak. Kalau ada orang di luar tengok saya Ustaz. Saya tanya menjaga kuasa masjid, kenapa tak tukar? Dia jawab, Ustaz, kita dah buat permohonan pada yang berhormat, sekarang tak ada respon, Ustaz. Pintunya baru RM75 yang plastik, yang kalinya RM200. Kenapa tak tukar? Kan tak pun cuma ada. Itu kita simpan. Mana boleh kita belanja, Ustaz? Orang bagi suruh belanja, bukan suruh simpan. Benda ini dia jawab, Ustaz, kita kena tiru Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf pula? Bukankah Nabi Yusuf menyimpan untuk 7 tahun yang susah? Dia tak tanya 7 tahun simpan untuk 7 tahun yang susah. Saya tanya, dia pula 7 tahun yang susah itu. Tapi tuan-tuan tidak berlaku di sini. Maknanya alhamdulillah, urusan masjid itu adalah alhamdulillah. Sebab itu saya suruh tuan-tuan dulu pergi kat masjid Syafaat semalam di Masjid Ansar, maknanya berjalan wakaf tuan-tuan. Yang tu kita tak kisah. Alhamdulillah. Yang tuan-tuan bagi di sini jangan diungkit lagi, duduk diam-diam. Jangan diungkit. Kamu tahu tak kipas yang besar siapa yang kasih? Tak, aku pula habis makan. Jangan lagi diungkit, diam-diam sudah. Ini kita dah, tadi kan kita baca transfer ke Allah. Kita dah transfer kepada Allah, sudah duduk diam, bukan lagi hati kita. Itu harta Allah punya. Adakah Allah itu lupa untuk membalasnya? Tidak. Allah tidak
pernah lupa untuk membalasnya. Setiap satu kebaikan mesti Allah balas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabila min kulli dhululatin mi'atu habba. Allah mesti balas. Sekarang ini musim haji, sekarang ini musim orang haji. Saya tahu bila teringat haji, bila teringat umrah, bila teringat mukau untuk macam bila pelik. Kadang-kadang Allah balas cash. Kerja saya itu kan, kalau tak ada kerja orang, saya suka bawa orang pergi umrah. Kalau sibuk sikit tak ada apa. Kalau tak sibuk, saya nak pergi umrah. Saya bawa orang pergi umrah. Satu hari saya bawa orang 40 orang pergi umrah. Bila sampai di ekor di Jeddah, sibuk makan beg. Ustaz kasih makan beg. Sebab yang datang ni semuanya beker. Yang tak datang ni betul-betul beker. Bawa beg semua. Naik pas, okey. Pakcik, ajak naik pas lah. Kau lagi naik pas lah itu. Pas itu dulu, kenapa? Bila dah duduk dalam pas, baru saya tanya orang rumah saya, beg saya mana? Terlupa nak ambil beg saya. Cuma ada beg lalas saja. Beg yang hari-hari tak ada tu. Terlupa. Orang rumah kata, ingatkan apa yang ambil? Saya kata, ingat ayam yang ambil. Lama-lama banyak. Saya kata, tak apalah. Pas sudah nak jalan, nanti nak cari orang yang pun setengah je lah. Watak tak benda tu, kira halal je lah. Tiba-tiba tuan-tuan, pas tak boleh start enjin. Tak boleh start enjin, jemaah dah duduk ekor, tak ada panas gila. Macam semalam saya datang naik kapal terbang, ekor tak ada, gelap gelita dalam terbang. Ekor tak ada, begini kipas. Aku ni kapal terbang, kapal ekspres, kapal macam ni. Nak pergi kapal, pramugari dia kata, minta maaf encik ya, aku tak ada flash pun tak boleh. Kalau nak buang di mana, simpan encik je. Tuan-tuan, masa nak buka je, dia tak makan. Subhanallah, tak boleh tu. Itu adalah kata terbang semalam. Akhirnya dapat di tempat lain. Pukul kata terbang lain. InsyaAllah. Itu tak boleh. Yang saya katakan, kapan pas tak boleh start? Tak boleh start. Orang dah panas susah, panas tak? Kalau panas dia turun. Turun. So, saya pergi tanya pada driver bas. Apa masalah dia? Dia pun tak tahu. Tadi elok, bas elok, enjin elok, ekor elok, semua elok. Tiba-tiba je tak elok. Bila nak boleh elok tak tahu. Kita dia repair rumah. Saya kata tahu rumah saya duduk dia pergi jadi repair je. Masuk balik dalam terminal jauh repair jumpa. Alhamdulillah ada juga rezeki aku. Saya pun pergi ke bas. Bila sampai dekat bas, enjin boleh hidup, ekor boleh hidup, naik balik jalan. Ini tuan-tuan, Allah bala cash kalau kita buat baik pada orang. Sebab tu bila kita buat baik pada orang, buat je tuan-tuan. Jangan kau harap, gua balasan, tak payah. Begitu juga kalau kita buat jahat, kadang-kadang Allah bala cash. Sahabat saya balik daripada Masjidil Haram, saya duduk dekat hotel sampai awal, dia sampai lambat. Mata dibuka. Nak ke apa? Mata dibuka. Aduh, sakit. Ialah kenapa? Dengan balik yang kurma. Kurma yang betul, yang besar, yang melekat. Besar kat segi besar yang pun kita. Kurma yang melekat, betul-betul balik yang bergerak dari itu. Apa saya tahu, Ustaz? Saya sedang kahya akhir. Tiba-tiba betul-betul, aduh. Saya tanya, kenapa tak elak? Sila elak belum tuan ajar. Dia cerita mereka ustaz. Dia kata ustaz, saya masa semayang zuhur, saya semayang begini, tiba-tiba ada orang nak masuk, sesipu dia, saya tak panggil dia masuk. Saya sendiri, saya besarkan dada, saya besarkan sesipu dia. Orang itu gelap ustaz. Bila tahiyat akhir, Pak, umur datang. Saya kata orang itu punya pada tabang. Untuk Ustaz, sakit kiri Ustaz. Allah balas Pak. Di dunia Allah tak balas. Begitulah dengan pemberian wakaf. Salah satu benda yang Nabi jamin tidak akan teruk, tidak akan miskin. Rasulullah kata satu orang yang bila buat Nabi jamin takkan miskin. Iaitulah bersedekah.
untuk Masjid An-Nur, tuan-tuan ada sedekah untuk Masjid Asy-Syadiri, tuan-tuan ada wakaf untuk Masjid Ansar, tuan-tuan ada sedekah untuk Masjid Ahmad Ibrahim, macam-macam tuan-tuan ada wakaf. Ada tuan-tuan apa kerana? Tak ada. Tuhan ganti, Tuhan ganti, Tuhan ganti, Tuhan ganti. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana nak wakaf kalau tidak ada wang? Sebab itu Islam suruh kita jadi kaya. Cuba tengok tadi rukun Islam yang pertama solat, yang kedua puasa, yang ketiga puasa. Bagaimana nak puasa kalau tidak ada wang? Nak buka puasa kena ada wang, nak sambung ayat kena ada wang, semua ada wang. Yang keempat ni bayar zakat. Bagaimana nak bayar zakat kalau tidak ada wang? Islam suruh kita bayar zakat. Bagaimana nak berzakat kalau tidak ada wang? Asyiknya jadi penerima zakat je, tak nak jadi tak membayar zakat. Yang kelima ni tuan-tuan, buat haji. Bagaimana nak pergi haji kalau tidak ada wang? Semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita kena jadi kaya. Tuan-tuan pergi tengok, Malaysia kena potong kota, Singapura kena potong kota, semua negara kena potong kota. Jangan marah ada orang macam mana. Ada seorang bapak Furas Menungi, saya tak boleh pergi haji Ustaz. Geram betul lah Ustaz. Dah 3 tahun dah nama saya naik tapi cancel. Asal cancel nama saya Ustaz. Allah nak buat macam mana? Orang lain pun di cancel juga. Sabarlah tuan haji. Sekarang pembinaan Masjidil Haram, saya pergi bulan 6 yang lepas. Masya Allah, Masya Allah. Sibuknya orang buat kerja memang tak muat. Kalau orang-orang tak mati kan bijak. Sabarlah. Ya lah Ustaz, rekod lah Ustaz. Tuan haji ada mak tak? Ada. Tuan haji ada bapak tak? Ada. Bela mak pelihara bapak, pahalanya macam mengerjakan haji dan umrah. Apa susah? Sahabat kita pergi haji, sahabat kita pergi umrah. Kita hantar dekat airport bangga, haji, Assalamualaikum, sampaikan salam saya kepada Rasulullah, doakan saya di Arafah, doakan saya di Bukit Jabal Rahmah untuk jodoh. Itu pesannya. Masya Allah, kita bagai. Itu rezeki dia pergi haji. Tapi di rumah kita masih ada ibu, di rumah kita masih ada bapak. Bela bapak, pahala dia macam buat haji. Apa masalah? Okey Ustaz, maknanya saya tak pergi haji lah. Belum mau ada Ustaz. Ini tentu kamu naik. Ini cerita kalau tak boleh pergi haji, sabar, sabar. Kan maknya ada. Kita boleh takut Allah Ta'ala ni Maha Pemurah. Allah Ta'ala ni Maha Pemurah. Tak boleh pergi haji mengandung. Orang yang mengandung dan bersalin, pahalanya macam pergi haji. Ya masalahnya saya tak boleh mengandung Ustaz. Kenapa? Ya Ustaz tanya, saya laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan ada mak. Benar lah mak. Masalah ibu saya sudah mati Ustaz. Bapak saya pun dah mati Ustaz. Bapak saudara pun hidup lagi. Betul bapak saudara. Macam mana haji? Macam mana haji? Bapak saudara pun tak ada Ustaz. Mak saudara lagi tak ada Ustaz. Kenapa? Mak saya anak tunggal. Ada tak kawan-kawan mak, kawan-kawan bapak yang masih hidup? Semua dah mati Ustaz. Yang betul lah, itulah dia cinta. Contohnya dirahmati Allah. Bila kita sebut ini, dia memerlukan wang. Sebab itu kita disuruh jadi kaya. Cubalah kita tak ada duit, cubalah kita tak ada duit, bagaimana nak pergi haji? Nak letak di mana? Penginapan di mana? Masjid kena besar, makanan kena banyak. Wakaf betul-betul Masjidil Haram, betul wakaf dulu. Kita tengok yang Bangla yang mencuci sampah, orang Bangla yang bersapu sampah. Masya Allah. Saya bila tengok kesian ada. Sebab tu bila saya pergi masjid, kotak dia tu banyak-banyak sampai 1 riyal dia. Nanti di orang bagi, di orang bagi, di orang bagi. Ni kalau tak 50 riyal, opak kita dah lah kita pula ini tak kita jumpa orang yang minta habis, habis lah. Yang itu bagi lah. Ustaz yang apa tu Ustaz, dia tipu Ustaz. Memang katanya bodoh, tak begini Ustaz. Lantar bodoh tak bodoh, habis lah. Tuan-tuan, yang ambil tender mencuci Masjidil Haram, tender ni cuma 1 riyal.
gitu kan. Banyaknya duit dia. Masya Allah. Masya Allah. Dan tidak ada apa kelebihan penyatu. Sebab ada orang yang apa yang menjadi haram dia faham semua dia berkelebihan. Itu yang kita pernah jumpa dengan beberapa orang perempuan majik-majik kejar orang punya pesawat. Lari menggelam. Perempuan kecil ni dalam masjid lari. Jangan lari. Mana dia faham satu orang kita, satu orang menggelam. Buku-buku dia nak ambil penyapu. Dia ada penyapu bagi sebuah ambil satu penyapu. Kan penyapu tu yang bulu penyapu tu semua orang lalu ni satu dia. Dia kata buat balik rumah boleh buat pelaris penjagaan. Ini surat ini buah-buah harganya macam-macam bukan. Kita ingat kita pergi Mekah dah tak ada tahyul khurafat lagi bayar pula. Dia ada 5 anak, dia bawa 2 dolar Singapura letak dalam pokek dalam kalbina hijau. Dia tawak, dia bawa dia duit. Bila sampai ke Singapura dia panggil anak dia, nak kamu 2 dolar, kamu 2 dolar. Duit apa dia? Ya, ini duit tawak tak. Kamu gulung-gulung letak dekat kedai kamu, insya-Allah lah. Kamu gulung-gulung letak dekat kedai kamu, insya-Allah gaji kamu tak kahwin lain. Ini berwasiat tawak tak. Tak payah pergi haji lah kalau macam ini punya perangai yang masih dibawa benda sesat. Jadi tuan-tuan nak buat benda ini semuanya memerlukan wang. Sebab itu Islam suruh kita kaya. Bila kita kaya kita mampu buat. Saya dengar penjelasan daripada orang Mekah tentang pembinaan jaga umat, tentang pembinaan Masjid Haram, pengusahaan Masjid Haram. Saya tanya pada dia orang, berapa kos? Berapa bilion? Pegawai tersebut pada saya, Ustaz, dia rahsia. Tak boleh cakap. Berapa bilion nak bangunkan jaga umat? Berapa bilion nak bangunkan Masjid Haram? Ni nak buat tempat tawak pula, boleh pula orang kursi roda pula di situ. Ada eskalator pula daripada penginapan hotel masing-masing ke jalan eskalator semua tuan. Berapa bilion? Saya diberitahu tidak ada hak buat. Kaya orang pula baru kita boleh pergi sekarang. Dia nak target 7 sampai 15 juta sekali buat haji. Sebab tu kita kena sabar sikit. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat masjid yang cantik macam ini kena sabar 2 tahun, dituntut 2 tahun. Sekarang kita dapat. Tapi kalau kita tidak ada buat, bagaimana nak selesa macam ini? Jadi bab wakaf itu selesai. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, nak sebut pada tuan-tuan, bila kita wakaf di dunia, kita kaya di dunia, kita juga akan kaya di akhirat. Sebab kita banyak wakaf. Tapi orang kita faham wakaf cuma satu, buat masjid, buat sekolah, buat masjid, buat sekolah, buat kubur. Kenapa tidak ambil hadis yang Nabi sebut tadi? Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa bi-thalath. Bila mati kita, terputus amalan kita dengan dunia. Tak ada kena-mengena orang hidup dengan orang mati. Habis dah. Orang yang dah mati dah tak ada kena-mengena dengan kita. Malam-malam Jumaat dah tak balik dah. Jangan tuan faham pula, Aiman malam Jumaat arwah Datuk kamu balik. Bukan setakat arwah haji Datuk, arwah bapak, arwah nenek moyang tu, nenek semua, ya Allah, sudah ada rumah 2 bilik sempit gila. Tak ada dah, dia baru sibuk di alam barzakh. Kut-kut yang balik, kut wali Tuhan. Sebab wali-wali Tuhan ini tuan-tuan, orang yang mati syahid tidak mati. Yang tu kita tak tahu mana kisah-kisah tentang syuhada ni. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup. Macam mana mereka hidup kita tak tahu. Itu ilmu Tuhan. Tapi kalau kita mati biasa, tak ada urusan apa dah, selesai habis dah. Ada 3 yang masih berurusan. Pertama, sedekah jariah. Yang ini saya tak nak cakap sebab semua bertara. Nombor 2 ini, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ini yang orang tak nampak. Saya ada sekolah saya ada
Dan membangunkan manusia ini juga mesti manusia. Lembu tidak boleh membangunkan manusia. Mana boleh lembu mengajar? Manusia. Baik, manusia semua. Mana ada dia? Dan kita pun tak mengajar lembu. Lembu yang dia orang kata Allah. Manusia yang mengajar manusia. Manusia ini tuan-tuan, dia perlukan benda untuk hidup. Dia bukan malaikat. Guru kita bukan malaikat. Malaikat tak makan, tak minum. Guru dia macam kita manusia. Dia makan, dia minum, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada sakit, dia nak rumah, dia nak kereta, dia nak belajar, dia nak tinggal. Tapi setengah orang kita faham. Kita di sini bukan tuan-tuan, dan kita di sini di tempat lain. Dengan kita faham sini juga, sini okey. Ada tuan-tuan, saya bulan-bulan bekerja, saya mengajar tahfiz. Guru gaji saya cuma RM300. Tahun 94. Tuan-tuan bayar RM300. Motosikal saya rosak, kena repair, nak raya, kena RM200. Ada RM50 dia dalam poket. Macam mana tu nak balik RM50? Sebab orang faham guru agama buat gaji tinggi-tinggi. Ini ustaz-ustaz yang pasal gaji mahal-mahal, tak payah. Sedangkan ilmu tidak ada nilai, sangat bernilai. Saya pernah pergi ceramah tu, naik bus ekspres daripada Ipoh sampai ke satu negeri. Perjalanannya 8 jam. Habis ceramah, orang bagi saya RM70. 8 jam juga. RM70 ini hanya untuk tol, untuk dapat tiket. Itu pun tak cukup. Saya pergi naik daripada rumah 2 kali, naik daripada rumah bayaran 100. Menang saya semua. Susah hati tu. Bila kita minta, orang kata kita tak ikhlas. Bila kita minta, tak ikhlas. Tak minta, dia orang tak ikhlas. Adakah bagi RM100 untuk naik daripada rumah tuan-tuan jauh? Gila tu. RM100. Tapi saya orang baik. InsyaAllah ini rezeki, ini sajalah yang Allah bagi rezeki pun lain. Macam mana? Wujud hati. Saya punya prinsip senang. Nama kata nak minta, tak ada. Orang bagi, ambil. Bagi tak cukup, tak datang dah. Itu saja. Jadi susah banyak pun. Kamu bagi 100, kalau dah kata rumah 4-5 jam, pulang menunggu 4-5 jam satu hari dan tempat kamu je 100, kamu tak menghargai. Tapi untuk artis boleh pula, bayaran mahal-mahal. Masya Allah. Saya dijemput untuk menyampaikan ceramah. Keluar dalam televisyen, nama saya itu penampilan istimewa. Ustaz ada dia, namanya. Bila sampai dekat tengah habis, Masya Allah, rupa-rupanya saya di ceramah saya hanya ketika waktu belum start. Nak bagi orang datang ramai-ramai, nak bagi orang duduk dalam dewan-dewan, duduk tak kasih dulu. Tidak, orang tak datang lagi. Tapi tak keluar dalam TV, tak ada live. Ini Ustaz kira-kira macam play concert lah katanya. Sebelum konser dia, Ustaz dulu. Mana saya tak rela, dia orang itu lah. Tujuan ni supaya orang duduk dalam dewan, supaya dengar astagfirullahaladzim. Tapi orang kata itu nampilan khas. Masya Allah. Tak apalah tuan-tuan, kita orang baik, ceramah saja. Sebelum saya kata saya nak dah buat apa sesungguh pun, dia saya pergi rumah, boleh tidur. Dia punya penerbit dia datang bawa senarai payment. Tengok nama penyanyi ni atas sekali, nama saya bawah. Bayaran untuk artis tu Allah banyak gila kosongnya. Yang saya punya kosong ada gila. Untuk ustaz kosong. Untuk artis kosong banyak. Apa dapat manfaat dengan menyanyi? Apa dapat ilmu dengan menyanyi? Apa dapat ilmu? Dapat kerahmatan dengan menyanyi benda-benda yang tak faedah? Yang kita tu ceramah ini rahmat berkat semuanya turun. Yang ini yang kita tak nampak tuan-tuan. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan nikmatnya kita berwakaf ilmu. Tuan-tuan, cuba buka Facebook saya. Facebook saya banyak, tapi bukan saya punya. Yang saya punya satu, Ustaz Muhammad
Kazim bin Ilyas, public figure, 621.000 likes. Itu saya punya. Satu lagi Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, IPO. Dua, satu fanpage, satu kita punya Facebook. Itu saja yang saya punya. Yang lain-lain bukan. Semalam ada satu makcik bagi dekat saya sambung, selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun Ustaz 21 hari bulan 9. Masa bila pula saya lahir bulan 9? Saya lahir 28 November. Lagi 2 bulan lebih kurang. Makcik ni mungkin tengok Facebook yang tipu. Saya lahir 28 November. Itu tarikh saya nak retire, nak pencet. Saya ambil tarikh saya lahir. Tuan-tuan berhati-hati, itu bukan Facebook saya. Facebook saya yang 621.000 itu saya punya. Tuan-tuan, bila saya setiap kali saya menghantar post, setiap kali saya memberi nasihat, setiap kali saya menghantar post, dia boleh reach sampai 1.4 juta orang. Pernah sampai 2 juta orang. Satu post tuan-tuan boleh pergi sampai 1 juta. Dalam tempoh seminggu boleh pergi 2 juta. Bayangkan kalau saya sekarang ceramah ada tuan-tuan yang datangnya mungkin 2.000, 3.000 orang. Tapi kalau saya berceramah di dalam Facebook, yang baca Facebook saya, yang baca status saya, bayangkan sekali baca 250.000, sekali baca 600.000. Pernah yang baca Facebook saya 1.4 juta sekali post. Bayangkan tuan-tuan, 1.4 juta baca banyak tuan-tuan. Kalau saya kata benda yang berfaedah, pahala dia dapat pada saya banyaknya tuan-tuan. Kalau orang itu amalkan apa yang saya nasihat dalam Facebook saya dapat pahala. Alhamdulillah dapat pahala. Tuan-tuan mesti kata Ustaz Kazim itu banyak pahala sebab pengikutnya ramai di dalam Facebook. Cuba tuan-tuan tengok dalam YouTube saya. Tuan-tuan tengok dalam YouTube saya beratus ribu. Ada YouTube saya yang ditonton oleh 750.000 orang. Ada YouTube saya yang ditengok oleh 0.5 juta orang. Tuan-tuan kirakan berapa juta orang tengok? Juta tuan-tuan. Saya tengok di dalam Google untuk 2011. Untuk 2011 tuan-tuan, nama saya adalah orang yang ke-9 paling ditengok di Malaysia untuk 2011. The most fastest rising people in Malaysia. Saya jatuh nombor 9. Atas pada saya Rihanna malam ini. Sikit atas saya bawa Rihanna. Justin Bieber nombor 3. Nombor 4 Justin Bieber. Saya nombor 9. Saya satu-satunya ustaz, yang lain semua artis. Saya yang ni Rihanna lah, Justin Bieber lah, benda lagi. Saya Ustaz Muhammad Kazim nombor 9. Kiwat. Ustaz tahun 2012 Ustaz Azhar nombor 5. Saya langsung tak senarai. Tapi saya bersyukur, saya 2011 saya nombor 9. Saya tengok di dalam chat Google berapakah jumlah orang yang tengok saya untuk tahun itu. 27 juta orang. Yang baca saya punya YouTube, yang tengok saya YouTube, yang baca Facebook 24 hingga 27 juta orang. Adakah saya riak? Tak, saya bukan riak. Dengarlah sampai habis. Ini tak sama-sama. Ustaz Kazim ni riak lah. Bla 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 bla. Dia menerangkan cerita tadi. Sabar. Dengar cerita dulu. Saya cerita. Tuan-tuan, saya mengajar setiap malam. Setiap hari saya mengajar. Berapa banyak anak-anak murid saya? Ramai. Tak terkira banyak. Seluruh dunia anak murid saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya pergi Disneyland di Hong Kong. Ingat orang tak kenal nak pakai seluar jeans, pakai t-shirt, nak tengok bunga api malam-malam. Ustaz Kazim ni, astagfirullahaladzim. Di Hong Kong tu Ustaz Kazim juga. Masya Allah. Letih tuan. Saya pergi Australia, duduk di Australia. Orang yang cuma itu pun, ya Allah. Saya pergi ke Beijing, orang Cina. Orang Cina yang jadi jual sekat itu. Saya selalu tengok awak di mana ya? Di mana saya tengok?
lulus terus jadi saya? Tidak. Saya belajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Kerajaan Negeri Perak. Saya dapat bantuan zakat sebanyak RM250 daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Saya hafal Quran selama 3 tahun. Masuk tahfiz 3 tahun saya hafal Quran. Setiap bulan pejabat agama Kerajaan Negeri Perak, Majlis Agama Negeri Perak, dia bagi saya RM250. Dipotong RM150 untuk iuran makan, 100 untuk duit poket beli sabun. Selama 3 tahun saya belajar, saya dapat zakat. Tuan-tuan, orang yang bayar zakat itu pun dapat pahala atas ceramah saya malam ini. Orang yang bayar zakat itu pun dapat pahala yang ada 24 hingga 27 juta yang baca Facebook saya, yang dengar ceramah saya dalam YouTube. Tuan-tuan, buku saya Tuhan sedang menguji kita adalah buku nombor 3 yang paling popular di Malaysia 2012, diulang cetak masuk kali ke-10. Tiap-tiap kali orang tulis, orang baca buku itu yang bayar zakat, sampai saya boleh belajar selama 3 tahun, orang yang bayar zakat itu pun dapat pahala, tak kurang apa sedikit. Itu hadisnya. Bukan setakat pahala itu cuma dapat kepada saya sebagai penceramah, dapat kepada saya sebagai ustaz, asatidzah, tidak. Orang yang berwakaf, pegawai yang menguruskan zakat, pegawai yang membayar menerima zakat, yang menyalurkan zakat, dia juga dapat pahala. Masya Allah, tuan-tuan. Itu baru saya seorang. Bayangkan berapa ribu lagi guru-guru agama, berapa ribu lagi ustaz-ustaz, ceramah pun ceramah. Berapa banyak pahala tuan-tuan yang tuan-tuan dapat, tapi tuan-tuan tak perasan benda ini. Tuan-tuan hanya perasan wakaf ialah buat masjid, buat surau, tapi tuan-tuan tak. Saya pun lagi yang kita tak bawa perasan. Wakaf ilmu, kita sponsor anak-anak kita yang belajar di Mesir, di Jordan, di Syria, yang belajar di Malaysia, yang belajar di Indonesia, ataupun yang belajar di Singapura sekali. Dia keluar nanti, dia jadi apa? Ni Ustaz Erwan Hadin ni jadi apa? Dia jadi ulama, dia jadi ustaz, dia pejabat mufti, ketua dia pejabat mufti. Adakah dia belajar ini orang tak tanggung dia dengan wakaf, dengan derma, dengan zakat? Ada. Orang yang bagi sumbangan itu pun bila tiap-tiap kali dia mengajar, tiap-tiap kali dia bagi kuliah, tiap-tiap kali dia menceramah, walaupun orang yang wakaf yang sedekah itu sudah mati, pahala masih berjalan. Ini dosa yang kita tak nampak, tetapi kerana tak nampak, sebab itu orang tak berminat. Bila dia tak nampak, bila dia masuk dalam kubur. Sayyidina Ali kan sebut, manusia ketika hidup dalam dunia, dia tidur, dia tak sedar, dia hanya sedar bila dia masuk dalam kubur, baru dia sedar, ya Allah, sedikitnya zakat aku bayar, sedikitnya wakaf aku, sedikitnya wakaf aku. Masa itu baru dia minta nak balik ke dunia, minta pada Allah, ya Allah, hantarkan balik saya ke Kelang, saya nak sedekah. Malaikat mintalah pada Allah, hantarkan saya balik ke Bedok, saya nak wakaf. Tak ada maknanya, dah mati nak wakaf. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang nak dibawa amalan. Kereta Audi tu tak tinggal, orang lain pula yang bawa. Isteri pun tinggal, orang lain pula yang kahwin. Suami pun ditinggal, suami 3 hari dia isteri tinggal. Mula-mula dia menangis, sekarang tak ada.
kalau baik wajib percaya adanya jin. Takkan dalam malam-malam ini pun ada jin. Di Malaysia banyak jin. Yang ada mencipta lagu pun ada. Nama dia OA Jin. Itu namanya pengubah lagu. Dan tak ada lagu OA Jin. Nama dia orang Jin. Dia cipta lagu untuk Sudirman. Gerimis di lautan menangis sampai ke kuala, ku ubati lukaku sendiri, namun barunya terpalang jua. Yang menciptanya OA Jin. Ada jin yang kita serima. Jin itu nama manusia. Jin. Ni jin kita percaya ada jin di sini. Cuma tak nampak. Kalau nampak, dengan penceramah pun dari. Dia tua jin tua, ganggu dia sampai ke lantai. Dah tua pangka, ulu pula kita belah. Sebab tu Allah tak bagi kita nampak. Allah Maha Pengasih. Kalau kita nampak jin tak tidur kita, elok duduk atas katil jin dia sebelah. Macam mana nak dia? Kita baru nak baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengok dia ada. Dia minum kita. Sebab itulah dia Allah dia hikmah tak bagi nampak. Sebab itu janganlah tuan-tuan belajar cara nak nampak jin. Sebab ada orang nak kata saya ustaz tolong ajar kepada saya ilmu bagi nampak jin. Tak payahlah bang. Nampak kan tak semayang kita, tak khusyuk kita, masalah tanah lagi banyak dia. Sebab tu Allah tak bagi tu rakyat. Malaikat Nabi pun ada malaikat. Malam ada malaikat, cuma tak nampak. Kadang-kadang dia menyerupai kita tak pasal. Cuma kita tahu bila dia ada malaikat ada, kita rasa tenang. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu kita rasa tenang. Sebab malaikat datang. Tuan-tuan duduk di sini dari jam 7 malam, 6.30 petang, tuan-tuan duduk sampai sekarang 10 malam. Ada tuan-tuan lemah? Tak ada. Ada tuan-tuan lemah? Tak ada. Sebab tu rasa tenang. Terus cuba tengok ramai yang tidur. Itu tandanya malaikat datang. Malaikat tidur dia dengan marah dia. Dia sedang tenangin dia malaikat itu. Itu perkara baik. Termasuk perkara baik ialah pahala dan dosa. Dia percaya. Tiap-tiap kali dia bersedekah, Allah gandakan dia 700 kali ganda. Dia percaya. Walaupun dia tak nampak, dia tetap berwakaf. Tuan-tuan, maka ini peluang. Saya kata dah tadi, semua orang faham wakaf ni buat bangunan. Habis itu kalau buat bangunan, macam mana cikgu nak mengajar budak-budak? Saya masa mengaji sekolah pondok, guru saya gajinya RM99. Kesian betul Ustaz. Sebulan RM99 sekolah bayar. Masa itu kerajaan Malaysia belum ambil sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah agama rakyat di bawah bantuan kerajaan. Dalam tempoh 6-7 tahun yang lepas baru kerajaan ambil nama dia SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kerajaan bayar gaji, kerajaan buat bangunan. Dulu-dulu sedia berat. Gajinya RM99, menong saya berbuat, tapi tetap ustaz-ustazah dia datang mengajar. Tapi sebelum mengajar, tuan-tuan tetap dulu. Lepas mengajar, tetap buat betul. Sebab tu nak nampak. Bila dah macam itu, tuan-tuan, macam mana mereka nak memberikan pengumuman? Gajinya RM99, mereka kerja jalan. Saya bila gaji saya RM300, RM350 kalau 94. Sahabat-sahabat saya datang jumpa saya, pelawak saya di sekolah, tengok tu RSM, saya dah betul. Betul? Mengajar sekolah ni ya. Gaji berapa? Gaji murah RM300. Aku aja gila 4 kali ganda, 3 kali ganda gaji amal ni. Nampak RSM? Ya dah baca dah. Tak apalah, rezeki Allah bagi ini pun cukup, masalah cukuplah, tak. Tapi sampai bila tak cukup. Bila saya nak kahwin, isteri saya letak antara RM5,646. Kalau gaji RM300 bukan RM5,000 bersama dengan berapa tahun. Tak makan saya tu. Bapak duit simpan, tak makan tu nak kahwin.
tengok mana lagi duduk kadang-kadang kipas. Macam mana kipas berpusing macam tu kepala saya pusing. Macam mana nak tanggung anak yatim, macam mana nak tanggung orang tua, macam mana nak biaya dia orang cuci buah pinggang dialisis. Saya fikir sebab itu 3 minggu doktor kata Ustaz Azri you rehat sebulan, MCU sebulan. 3 minggu saya dah belajar anak dan 2 TV 1 bulan. Sebab apa? Saya nak mencari duit untuk sekolah saya. Kalaulah sistem ini dibawa ke tempat saya alangkah cantiknya tuan-tuan. Sistem yang Muiz buat, sistem yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan bagi RM10, $10. Setiap bulan $10 bagi pada Muiz. Muiz niagakan wang tadi. Muiz buka perniagaan. Untungnya bayar kepada guru-guru, bayar kepada anak yatim, bayar kepada itu. Selesai masalah tuan-tuan. Yang ini yang saya gerakkan di Malaysia. Saya cuba gerakkan di sana. Kalau saya seorang yang menggerakkan susah tuan-tuan. Siapa nak buat? Tak ada siapa sanggup tuan-tuan nak pergi buat buku malam-malam menulis buku. Hasilnya bukan buku saya. Buat air penawar, buat kismis, buat macam-macam. Jualan itu sekolah. Susah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya percaya kepada benda baik, pahala, dosa, syurga, neraka. Sampai orang rumah saya tanya, orang rumah tanya, untuk kita tak ada ke? Untuk kita tak ada. Saya kata ada dalam syurga kalau datang. Yang duit-duit kita bagi pada sekolah. Dia buat ada anak, dia orang ada isteri, dia orang ada kita tampung, dia orang anak yatim, kita tampung. Kalau sistem ini dibuat sana dengan alhamdulillah, saya taklah teruk saya. Betul-betul doktor kata apa sakit saya? Saya sakit dari ulcer, diabetes ulcer. Punca daripada kencing manis yang tidak tertawar. Ada ni sebenarnya dalam Facebook saya. Mula-mula pagi pukul 7 saya suka saya punya bacaan mengukus dalam udara. Belum makan. Semayang subuh, lepas main subuh, ambil jam 11.5. Itu diinsulin itu. Bukan makan ubat lah sekarang kan insulin di perut dah sekarang. Pun 11.5. Doktor kata Ustaz Azri, you tidak akan sembuh daripada penyakit selagi mana you stress. You kena rehat. Jangan banyak fikir, jangan banyak kerja. Saya kata macam mana saya tak boleh kerja? Macam mana saya tak boleh tak bekerja? Saya mesti kerja. Di bawah saya puluh anak yatim. Sebab itu tuan-tuan, doktor kata penyakit saya adalah penyakit orang bekerja dan banyak berfikir dan banyak duduk dan tak berehat. Sebab itu saya rasa umur saya tak panjang. Macam penyakit saya. Jadi sistem inilah yang akan bantu guru-guru di Singapura ini. Wakaf ilmu ini. Bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang susah. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa anak-anak yatim dan orang miskin sampai kiamat akan ada. Tuan-tuan jangan berbangga Ustaz. Negara kita orang Ustaz, kita miskin sifat. Allah sebut dalam Quran, fakir miskin. Bila sebut fakir miskin, mesti ada fakir miskin. Takkan lupus fakir miskin. Kalau bukan miskin kampung, miskin bandar. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-A'raf juz 8, juz 9, Allah kisahkan tentang perang. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Cubalah kamu lihat. Selepas itu kami putuskan Musa kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun, tetapi mereka menolak Nabi Musa. Cubalah kamu lihat apa akibat orang yang buat jahat. Allah kata cuba kamu lihat apa jadi pada orang buat jahat. Maknanya Allah suruh tengok Fir'aun. Kalau mayat Fir'aun berebut, tuan-tuan nak tengok apa? Orang tanya saya, Ustaz, apa rahsia orang Mesir boleh mengawet mayat Fir'aun? Jangan dicari betul, jangan dicari rahsia, jangan dicari ubatnya. Yang mengawetkan mayat Fir'aun supaya tidak rebut ialah Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, tengok Fir'aun. Sampai kiamat mayat Fir'aun tidak akan rebut. Tak akan rebut betul. Sebab tu orang jumpa mayat Fir'aun, tengok ini akibat orang lawan Tuhan. Sesuatu yang Allah sebut dalam Quran akan kekal. Malaikat dalam benda tidak mati dan tak ada orang, cuma disebut saja.
tapi orang miskin disebut. Cuba tengok zakat 8 asnaf fakir dan miskin. Akan ada fakir miskin. Jadi tuan-tuan, banyak orang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, di Malaysia ni ada orang miskin. Saya kata, bawa mana duit apa pada saya? Ataupun apa ikut saya tunjukkan banyak-banyak orang miskin. Sebab kita kadang-kadang berkawan dengan orang kaya, kita berkawan dengan orang hebat-hebat, kita tak nampak di sekeliling kita ada orang susah. Dan yang lebih hebat lagi, ada orang susah di kalangan kita tidak cerita yang dia susah. Ni lagi mulia orang. Dia susah, tapi dia tak cakap yang dia susah. Dia tak meminta-minta. Ada orang macam itu, tuan-tuan. Bila masa kita tahu dia susah, bila dia mati, Masya Allah. Bila kita ziarah rumah dia, Masya Allah, susah sebenarnya. Sebab tu orang yang macam ni hebat. Ada juga orang yang merayu-rayu. Ya, saya datang ke Singapura ni, saya tak jumpa orang belas sekolah lagi setakat kan, alhamdulillah. Pergi ke sisi minyak, tak ada orang minta suka, tak ada orang jual blender lagi. Saya kadang-kadang malu, tuan-tuan. Saya pergi isi minyak, saya tengok satu budak jual blender. Blender, bang harimau, Saya kata, rumah saya tu banyak bang, dengan harimau pun dia sibuk. Dia dalam di sini, saya tanya dekat dia, sekarang pukul 12 malam, kamu anak perempuan, apa lagi kamu buat di minyak ini? Saya mengamalkan bisnes. Saya sekarang sekolah 3 orang mengadakan minggu jual beli, minggu ekonomi. Dia ada tengah malam, ekonomi apa lagi? Kamu sekolah, Ustaz, ini sunnah encik, ini sunnah Rasulullah, kami ikut sunnah Rasulullah. Itu yang keluar dalam paper di Malaysia, keluar dalam surat khabar di Malaysia, surat dalam berita. Saya sedih tengok budak-budak ni. Jadi ia betul-betul duk jual kelenda, jual bang, jual minyak pada orang bukan Islam. Saya kata, mana cikgu kamu? Saya nak ni. Saya Ustaz Kazim Ilyas. Kenal tak? Tak kenal. Patut lepuk ke? Ada tak nama telefon? Saya nak telefon cikgu kamu. Suruh dia datang, saya nak jumpa. Pak siapa kamu bawa budak-budak ni pergi tunggu dekat bank, tunggu dekat Petropark, suruh putih dulu. Tak malu pun. Sedih tak tengok budaya kita. Sebab tu bila saya datang ke sini, mungkin benda tu tidak ada, alhamdulillah. Tapi kita buat dalam bentuk yang lebih tersusun. Muiz buat dalam bentuk yang tersusun, masjid buat dalam bentuk yang tersusun. Tak payah banyak-banyak, $10 sebulan cukup. Tapi agihkan uang ini, niagakan uang ini, bisneskan dia, kembangkan dia, laburkan dia ke tempat yang dijamin terbaik. Pulangan yang dipulangkan pada dia. Macam saya di sekolah di Perak, negeri saya negeri Perak, mahat tahfiz beratus-ratus, sekolah agama berpuluh-puluh, sekolah agama rendah beratus-ratus. Bagaimana kami nak jalan supaya guru dapat duit, dapat gaji, dapat duit, income yang bagus? Kita tanam kelapa sawit, beli tanam kelapa sawit, kain kelapa sawit jual. Untung inilah yang bayar gaji guru-guru. Alhamdulillah. Ini kerajaan negeri buat, syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tanam sawit di mana? Tanah tak ada. Cari benda yang lain, buat benda yang lain. Kita sekarang nak cari amalan untuk kita di dalam kubur. Kita nak carikan supaya cerah kubur kita. Kita nak hidup berapa lama lagi dulu? Berapa lama nak hidup lagi? Sebab itu kita percaya kepada rakyat. Dalam kubur itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Saya bila saya tengok cerita tentang kubur di Astro tu, ya Allah, dia hari macam-macam cerita. Yang mayat berair, yang mayat basah dengan air adil, ya Allah, macam-macam cerita. Tak jadi kat kita. Takut tuan-tuan jadi cerita. Benda lain. Itu sifat orang bertakwa. Yang keduanya ialah mendirikan salat. Itu sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah bagi pada dia, dia sumbangkan balik sebahagian daripada dia. Min itu bukan sebahagian, bukan separuh. Bukan maknanya air ni sebotol bagi separuh, tidak. Sebahagian maknanya sikit.
surau masjid kita ada dapur, ada pantry. Di rumah kita ada sekilo gula. Takkan semua orang nak bawa sekilo gula, tuan-tuan nak makan apa pula gula di rumah. Tapi cuba bawa seorang satu camca, cuba bawa seorang satu susu. Yang akan 6,000 camca, 6,000 sudu gula bersama berapa kilo. Dia tak minta banyak-banyak. Pokok lah dia. Gaji $10,000, sebetulnya $8,000 nak makan apa? Sikit. Yang datang malam ni 4,000 orang. 4,000 orang nak bagi RM10, $10 dapat $40,000 cukup. Seminggu $40,000 clear. Nak buat pengajian banyak, nak buat apa banyak, RM10 dia tak terasa pun. Tiket dia seminggu pun $148 pun. Boleh pula bayar dengan bangga dia. Padahal dia tak boleh cerak dalam kubur, dia tak boleh menerangkan kita dalam kubur. Tetapi wakaf ini besok malaikat muka dan kaki duduk dalam kubur itu. Dia katakan, malaikat ini akan datang dua malaikat, akan datang, mesti datang. Saya dijemput menyampaikan ceramah. Dia datang mestinya orang besar. Ceramah amar ma'ruf nahi munkar. Dijemput pada yang berbahagia untuk meresmikan ceramah agama pada pagi ini. Terus silakan kita hendaklah sama-sama berusaha menyuruh berbuat yang baik, amar ma'ruf dan munkar nakir. Menurut saya nak skrin apa? Dia sebut adalah kita amar ma'ruf munkar nakir. Bukan amar ma'ruf munkar nakir, amar ma'ruf nahi munkar. Kesasar dia sebut munkar nakir juga. Oh, ada juga. Nabi Muhammad bersabda. Aku pula rupanya SAW. Mereka sekali ni Antam saja dalam Nabi Muhammad pernah bersabda. Supaya itu gelagak-gelagak tak berhenti tergandung, dia diam, jangan gelagak badan. Ini banyak kita ni yang tak erti-erti tapi gelagak badan. Kalau agak-agak tak erti azan, jangan kata-kata pergi kat mikrofon. Ini kata-kata pergi mikrofon, berlagak dengan berani ni pergi. Ya Allah, itu dah tersilap. Hayya ala falah dulu, hayya ala solat kemudian. Jangan. Sebab kita tak ada ilmu di dada. Lepas suruh juga ni, nampak dia imam Islam. Tak bunyi apa. Baca sembahyang zuhur, tak bunyi apa. Allah Akbar dia dengar. Kalau agak-agak tak confident tu dia buat-buat ala datuk, buat tak tolak imam. Kadang-kadang dia sembahyang sampai 5 rakaat zuhur. Masya Allah. Habis sembahyang bertanya, ya tak boleh 5 pula. Sudah tukar. Kelima. Siapa-siapa lagi. Sekarang ini ya Tuhan minta sikit-sikit. Tuhan tak minta banyak-banyak. Tuhan minta 2,5% saja untuk bayar zakat. Dia tak minta 25%. 2,5 je untuk zakat. Dia cuma minta 1/10 untuk zakat. Dia tak minta banyak pun. Kenapa kita nak? Dan Allah balas banyak. Tuan-tuan jangan takut. Saya guru agama 23 tahun. Saya orang yang buka sekolah bertahun-tahun daripada tahun 96 sampailah saya buka sekolah saya sendiri 2007, 2005. Jangan bercakap tentang susah nak buka sekolah. Jangan cakap tentang susah nak bela anak yatim. Jangan cakap susah-susah. Tuhan bagi rezeki. Dan orang yang derma ni Allah bagi rezeki. Tuan-tuan pergi ke Ipoh, pergi ke satu restoran di Ipoh, di jalan yang Kalso. Orang Singapura 4 pas dia bawa pergi sana. Makan ayam kampung dan belut. Ingatkan pulau, pokoknya belut duduk dari kering. Banyaknya pulau, bukan pulau baci, belut. Ingatkan pulau. Kalau pulau, orang kata sebut pulau, bukan pulau. Ini belut. Makan belut sedap.
Ustaz, isteri ramai, restoran tu ramai, restoran banyak. Tuan-tuan, setiap pagi dia masak makanan untuk anak-anak yatim percuma. Dia hantar breakfast, makan tengah hari, makan malam. 3 kali sehari dia hantar untuk rumah anak yatim percuma. Tak payah basuh, nanti dia ambil pula, nanti tengah hari hantar lagi, tak payah basuh, nanti malam dia hantar pula. Masya Allah, tuan-tuan. Satu hari dia panggil budak-budak sekolah saya buka puasa, dan saya buat ceramah di restoran dia di tingkat atas. Percuma, satu nak datang makan, satu nak dengar ceramah datanglah, sambil dengar sambil makan, sambil dengar. Dia kata, Ustaz, bila saya buat program macam ini, Ustaz, satu malam dia boleh mencecah jualannya 14,000 sampai 30,000 ringgit satu malam. Bayangkan tuan-tuan, satu malam 14,000 sampai 30,000 ringgit. Dia hanya satu kedai, kalau 3 kedai. Sebab tu dia ajar pada saya, Ustaz, bak anak yatim, bak sekolah, bak tentang ilmu, Ustaz jangan takut. InsyaAllah Allah bagi rezeki berlimpah ruah. Tuan-tuan, saya mula-mula buka sekolah, Cina datang pada zakat, bukan Islam. Dia tanya dekat saya, Encik, ini mau bikin tokong kan? Bukan tokong, ini sekolah ulama, belajar ulama Islam. Ini mau bikin surau, semayangnya, semayang Tuhan. Ialah tokonglah kasih semayangnya, bukan tokong, surau. Ialah ini semayangnya sama tokong, bukan tokong lah. Dia tak kata tokong. Dia ambil cek, dia bagi cek. Ini dia apa dia tukar? Ini saya punya zakat. Orang bukan Islam tak wajib bayar zakat. Faham, saya tahu, tapi ya, bila saya bagi ya, Tuhan lagi banyak bagi bisnes. More you give, more you get more. Masya Allah. Dia bukan Islam, dia percaya tuan-tuan. Lagi banyak kamu bagi, lagi banyak kamu dapat. Seminggu lepas dia datang pula orang India. Toke buat jalan tak. Bukan Islam, cekok pinggang datang tengok. Encik, kalau saya bikin jalan tak daripada jalan besar datang, you punya sekolah boleh tak? Boleh. Kena bayar kan? Tak ada bayar, saya sendiri sedekah. Tapi you jangan kasih tahu semua orang. Saya bagi tahu orang Singapura tak kuat, dia duduk di Perak. Dia India, orang Hindu, tapi dia tak terdekat untuk dia buat jalan tak. Kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya, jalan tak itu duit dia tuan. Bukan duit kerajaan, bukan duit majlis bandaraya, dia punya duit. Kalau orang bukan Islam masih percaya, dia percaya Tuhan bagi rezeki. Apa yang tuan takut kalau tuan nak wakaf ilmu? Dah dapat Allah dapat, Allah gantikan rezeki pun lain pula. Masya Allah. Sebab itu jangan jadi orang yang buruk macam Najib Baik. Nah, jadilah orang yang baik-baik. Tapi kalau tuan-tuan nak wakaf, tuan-tuan nak sedekah pun, janganlah sedekah orang punya. Ini harta bapak bertuah. Kita tak ada wakaf pun. Kita kalau nak wasiat, kita harta kita sendiri. Jangan wasiat melibatkan orang lain. Kita dah tua, anak dah dewasa, kita panggil anak kita. Kita kata, Osman, ayah dah tua, ayah rasa dia tak lakukan. Ayah wasiat pada kamu, kalau ayah mati, kamu pergilah kahwin dengan Rosita Cimba. Baiklah ayah, wasiat buatkan Osman tunaikan. Tak terbening Rosita Cimba. 10 orang wasiat nama ini. Arwah bapak saya wasiat saya kahwin dengan arwah. Berdosa tau. Ini tak sah wasiat gila ke tuan-tuan. Dia bukan tak gila, ini gila babi. Tak ada haru tuan-tuan wasiat dan harta orang. Kalau bapak mati, ambil harta kereta tu imam pun sedekahkan ayat dia. Tu imam kata, habis tu saya tak pakai kereta apa ni? Wakaf mesti melibatkan harta kita. Begitu juga kalau kita tak ada dua semua wakaf. Jangan tiru yang bilang lima.
suara lagi yang naik haji bakar. Kenapa dia kena suara? Piramli masih di tengah tempat air ada waktu itu. Tak kena kan? Tuan Syekh, boleh saya tanya, apakah permintaan ajakan Syekh? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Saya memelihara anak-anak yatim. Oh, kebetulan Tuan Haji, bapak mertua saya tak payah zakat. Inilah rumah anak-anak yatim Tuan Haji. Anak-anak semua, inilah asrama kita yang baru. Benar amat disku. Minta nyawa. Sabar dulu. Nasihat 25%. Ini tak sah wakaf. Itu bukan ambil orang senang wakaf kan. Dia kena minta izin. Apa yang melibatkan orang kena minta izin? Nak bayar zakat pada dia. Nak bayar zakat fitrah. Nak bayar zakat mak kita ni ada orang kawan kita. Nak bayar zakat untuk dia. Zakat kamu pada kali ini aku tolong bayarkan. Jadi kamu simpan. Sah, tapi kena minta izin pada dia. Nak buat korban, jadi juga tuan-tuan nak buat korban, ada kawan tuan-tuan. Kena minta izin dia. Dek, aku kesian tengok kamu tak ada duit nak buat korban. Aku cadang nak buat korban, kami kena ada. Jadi $700, $900, $1,000 ni aku sedekahkan untuk buat zakat. Akibat korban atas nama kamu. Kena minta izin sekali. Ini tuan-tuan yang kita kena faham. Tetapi kalau harta itu adalah harta tuan-tuan, wafat. Saya katakan tadi tuan-tuan, saya bukan ria. Ya, saya cerita saya punya pengikut orang yang ikut kuliah saya ramai-ramai. Saya bukan ria. Saya cuma nak cerita betapa senangnya kita dapat pahala. Kita tak boleh ceramah, kita tak boleh kuliah, kita tak pandai kuliah, kita tak boleh bercakap, kita banyak kerja lain, kita ada bisnes, kita ada keluarga, kita tak sehat, kita tak mampu nak bagi ceramah. Tak apa, duduk dia sponsor wakaf ilmu, sedekah ilmu, sedekah peluang untuk orang mengajar, untuk belajar, budak-budak belajar. Tiap-tiap kali mereka belajar, tiap-tiap kali mereka buka Quran, tiap-tiap kali mereka buka kitab. Walaupun abang tidak mengajar, walaupun akak tidak mengajar, akak tetap dapat pahala sampai kiamat. Berpanjangan pahalanya. Mudah-mudahan pahala ini kita dapat dan kita raih. Dan mudah-mudahan kita akan rasa tenang di alam barzakh nanti. Akibat daripada kita berwakaf di atas dunia yang sementara ini. Terima kasih Ustaz Irwan, terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya nak balik besok pagi, doakan supaya saya selamat. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah tak silap saya bulan 10 kita ada lagi program dan yang terbesar ialah pada bulan 12. Ya, sebelum saya pencet kita akan buat di Kalang Teater, tak silap saya lah. Jadi program untuk. Dan bagi tuan-tuan yang hantar anak ke sekolah saya untuk di sekolah, boleh jumpa dengan pihak Irham Management ataupun kalau nak ikut saya pergi umrah juga. Sebab tahun depan sedangkan ceramah banyak-banyak anak saya nak habiskan dengan umrah saja juga. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan para-para produk adalah pun ada di belakang. Untuk pertanyaan wakaf munis, wakaf ilmu pun ada di belakang. Tak sempat malam ini ambil orangnya, nanti kita wakafkan. Sebenarnya kita terpaksa bahasa bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuril a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma matil syarrahum wa farrij jabahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim bil hilal ya qahhar al-jabbar al-muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mudri as-sahab ya hazim